Perubahan kota pada saat akhir untuk ke Olimpik Tokyo sememangnya mampu untuk membunuh semangat atlet. Jun Hong contohnya sudah melalui tempoh 2 tahun yang cukup memeritkan daripada kecederaan lutut, memaksanya berehat selama 19 bulan, bangkit pulih semula untuk menghampiri prestasi terbaik, menyertai Piala Dunia Tokyo Jepun, berjaya mendapatkan tangga ke-18 10 meter individu platform. Sepatutnya secara automatik sudah layak ke Tokyo, namun perubahan daripada Persekutuan Renang Antarabangsa Jun Hong kini terpaksa menunggu dengan penuh debar adakah tangga ke-18 mampu untuk melayakkannya ke penampilan ketiga Olimpik. Shock, terkejut lah, dan juga ada sikit tamparan lah, to be honest. Tetapi apa-apa decision mereka buat pun kita tak boleh mengubahkan. So just tunggu finalist lah dalam end of June. Habis kuarantin balik je dengan news ni. To be honest, more or less ada sikit sedih lah. Tetapi after a few days, saya pun ada talk to coach, talk to MSN and Malaysia Swimming. So hopefully get back on the track. Just training macam biasa dulu lah. We just keep the training. It's waiting. Yeah, waiting the information. I think it's no problem. Yeah, because the older divers still is 136. So it's no change. So we just waiting because every country is different. It's how many divers. There's master is confirmed. Yeah, we just need waiting. FINA akan membuat pengumuman rasmi pada 25 Jun depan mengenai status 136 penerjun dari seluruh dunia yang akan beraksi di Olimpik Tokyo. Buat masa ini, Malaysia hanya memiliki 4 penerjun yang sudah sah ke tamasya itu, iaitu Pandalila Rinong, Leong Man Yi, Wendy En Nyan Yi dan Nur Dabita Sabri. Bazla Azmi, Nadia Arena. Daripada t-shirt putih ke kot ya, Bazli Azmi. Bazli, saya macam ada ramai sebenarnya yang tak begitu puas hatilah tentang peluang Jun Hong. Saya pun. Kan? Okey. Sebab kita memang support dia, nak sangat tengok dia beraksi kan. Dan ramai juga yang di luar sana yang mungkin tak dapat tengok Nadia Arena semalam, edisi semalam. Okay. Boleh tak Bazli explain secara ringkas kenapa sekarang peluang Jun Hong untuk ke Olimpik semakin sama padahal dia dah layak ada hari tu masuk ke Piala Dunia? Sebelum ini, Persekutuan Renang Antarabangsa FINA mengumumkan had kelayakan untuk Piala Dunia Tokyo is 18 terbaik untuk acara individu. Now they announce 12 terbaik selepas Piala Dunia Tokyo berakhir. That's all. Betul je? Itu je. Tapi benda tu macam tak fair. Itu perubahan yang berlaku. 6 tempat beza sekarang ini, itu meletakkan Jun Hong dalam keadaan yang sukar sekarang untuk layak. Okey. Sekarang ni mesti macam susah untuk Jun Hong. Dia macam dah happy hari tu. Okay, at least dia dah layak. Macam mana penerimaan dia dari segi psikologi especially? Sebab kita tahu dia train hard juga kan. Sangat hard. Kembali dengan yang Zuliang lagi. Ya. Demi ke Olimpik. Mana-mana atlet yang berdepan dengan situasi ini, dia macam sambutan, preparation, diorang punya kegembiraan selepas layak itu dah terencat, dah terjejas. Kerana dia punya mental sekarang ni sepatutnya memang prepare untuk layak ke Olimpik. Tapi dalam keadaan sekarang ini, sememangnya saya dapat lihat walaupun dalam keadaan terjejas, tetapi Jun Hong masih lagi dalam situasi yang cuba untuk positifkan dirinya. Kerana apa yang kita tahu bahawa belum final lagi, belum penamat lagi untuk Jun Hong. Masih ada ruang lagi, masih ada masa lagi sebelum pengumuman rasmi dibuat oleh FINA pada bulan depan. Okay. Selepas pengumuman dibuat, baru tahu kedudukannya, saya rasa itulah barulah Jun Hong boleh berasa kecewa atau... Baru time tu lah. Ya, tapi as for now, apa yang ada untuk Jun Hong is keep training, lakukan seperti biasa yang sebelum dia nak menghadapi Olimpik, dan rutinnya ketika inilah padat dengan semua sesi latihan persiapan untuk Olimpik. So, dalam masa sebulan lagi lah untuk FINA confirmkan black and white whether benda ni akan so sekarang ni bukannya tertutup 100% lah kan untuk Jun Hong. Okey, mengapa FINA mengubah kota kelayakan pada saat akhir? Sebab diorang buat ni lepas Piala Dunia Tokyo, dan adakah
peluang ni dah memang tertutup? Sebab semalam masa Mei Chen kata dia macam there's still chance. Ya, betul. Kerana COVID-19, FINA sebelum ini kita tahu bahawa pengumuman dibuat di mana kota kelayakannya lebih tinggi daripada apa yang berlaku sekarang. Tetapi apa yang berlaku sekarang, FINA mengecilkan kota yang dapat daripada Piala Dunia Tokyo daripada 18 kepada 12 untuk acara individu. Okey. Ini bagi memastikan mana-mana penerjun yang mempunyai 2 kelayakan, iaitu contoh kalau diver dari China layak beraksi dalam acara terjun seirama. Diver yang sama beraksi dalam acara individu. Jadi itu dah ada redundant. Tempat penerjun itu mungkin boleh diberikan kepada penerjun negara lain. Itu yang berlaku sekarang. Kiranya FINA sedang memuktamadkan jumlah awal. Bakinya akan dikira pada kemudian, barulah kedudukan mereka-mereka yang beraksi pada Piala Dunia di Tokyo, Jepun, sama ada Jun Hong ataupun Muhammad Syafiq Putih akan dikira selepas itu. Tetapi itu agak berisiko kerana kedudukannya belum pasti. Okey. Jadi kita dah sentuh tentang Malaysian Swimming kan, yang diorang still memasang harapan. Tapi mungkin apa tugas Majlis Olimpik Malaysia pula? Kalau mereka perlu memainkan peranan, apakah peranan mereka? Banyak bantahan, banyak kekecewaan memang semua berlaku, tapi kita perlu lakukan secara diplomasi, mengikut laluan yang betul. Malaysian Swimming sudah pun menghantar nama kedua-dua diver Malaysia ini, iaitu Jun Hong dan Syafiq Putih, register dulu. Tetapi saya sempat mendapatkan reaksi daripada Majlis Olimpik Malaysia mengenai situasi ini. Sebenarnya benda macam ni tak patut berlaku. Di mana selepas competition peraturan berubah, kita tak boleh ubah peraturan yang bila dah lepas games itu. Dan kita lihat benda macam ni sepatutnya kalau ikut professionalism games tak patut berlaku lah. Tapi apapun kita masih majukan kelayakan Chan Jung Hong dan Syafiq, dan kita minta association terus merayu ke FINA untuk mereka layak ke dalam competition Olympics. Itu yang penting. So rayuan mungkin bakal dilakukan lah. Terpaksa dibuat. Malaysian Swimming diikuti. Saya percaya MOM akan melakukan perkara yang sama. Mungkin MOM kepada IOC, walaupun kedudukan agak jauh daripada international body untuk diving. Tetapi ini ialah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk make sure atlet Malaysia dah layak, jangan ditarik semula tiketnya. Kan. Walaupun memang untuk diving mungkin ramai yang saya banyak kali dah kata bila seseorang penerjun tu layak bukannya di atas nama mereka. Yes, tetapi betul. Di atas slot kategori itu kan. Okey, tapi adakah keputusan FINA ni akan mengganggu peluang penerjun-penerjun individu yang lain? Okey, selain daripada Jun Hong. Saya dah cek dengan Malaysian Swimming. Okay. Seperti saya laporkan sebentar tadi, kedudukan 4 penerjun tu sudah sah kerana kelayakan ada 3 cara, iaitu kejohanan dunia. Di situ Leong Mani dan Pandalila Rinong layak menerusi Piala Kejohanan Dunia 2019. Kemudian Piala Asia, this is Intercontinental Championship. Okay. Piala Asia yang berlangsung di Kuala Lumpur, Wendy Nyanyi dan Nur Dabita Sabri sudah layak. Jadi selesai untuk mereka. Sekarang ini peluang yang ketiga iaitu menerusi Piala Dunia Tokyo. Yang baru-baru ni? Yes, itu adalah peluang yang terakhir. Jadi maksudnya di sini 4 diver Malaysia sudah sah layak. Jadi mereka tak ada masalah. Tinggal kedudukan Jun Hong dan Syafiq Putih untuk merebut baki slot selepas ditolakkan senarai asal. Jadi kita harapkan ada peluang untuk mereka, especially untuk Jun Hong. Pendapat Bazli secara personal, percentage atau peratusan Jun Hong akan ke saya nak bersikap positif sama seperti positif. Jun Hong dan Yang Zuliang. Mereka sangat fokus kepada sesi latihan ketika ini. 80-90% saya yakin Jun Hong akan ke Olimpik kerana kota keseluruhan untuk penerjun seluruh dunia beraksi di Olimpik masih lagi kekal 136. Okay. Sebelum pengumuman buat masih 136, sekarang pun masih 136. Cuma kota untuk selepas Piala Dunia saja berubah. Okey. Kita harap layak. Itu akan kekal dan kita semua nak Jun Hong layak. Yes. Terima kasih Bazli.